Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Bestnya Belajar bersama Ustazah Saibah. Hai semua murid-murid, apa khabar hari ini? Ustazah doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tercinta. InsyaAllah hari ini kita akan belajar sirah Nabi dengan tajuk Hajjatul Wida' ataupun haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama membaca potongan ayat Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'idah, surah yang ketiga, ayat kelima. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Mari kita mengetahui cerita tentang Hajjatul Wida' Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sudah berada di Madinah selama 9 tahun. Dan pada tempoh itu, baginda tidak pernah mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. Semua mengambil kesempatan untuk mengerjakan haji bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pergi kepada kronologi peristiwa Hajjatul Wida' baginda Nabi Muhammad SAW. Bermula dari Zulhulaifah. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini kemudian berihram. Murid-murid boleh perhatikan gambar berikut di mana terdapat orang-orang Islam yang mengerjakan haji sedang di dalam ihram. Kedua, Zutuwa, di mana Nabi meneruskan perjalanannya dan setiba di sini baginda berhenti dan bermalam. Apabila selesai bermalam di Zutuwa, baginda dan orang-orang Islam bergerak menuju ke Mekah. Sesampainya di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Sila perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan jemaah haji sedang melakukan ibadah tawaf. Manakala gambar yang berikutnya adalah menunjukkan jemaah haji sedang melakukan ibadah sa'i. Kita terus kepada perkara keempat, iaitu di Mina pada 8 Zulhijjah. Baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Sila lihat gambar di mana jemaah haji sedang bermalam di Mina di dalam kemah-kemah yang telah disediakan oleh kerajaan Arab Saudi. Ini merupakan keadaan pada zaman sekarang. Baiklah murid-murid, perkara kelima iaitu di Arafah pada 9 Zulhijjah, baginda Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Murid-murid boleh melihat gambar berikut di mana jemaah haji sedang melakukan ibadah wukuf di Arafah. Bayangkan bagaimana situasi ketika Nabi Muhammad bersama orang-orang Islam seramai 90,000 orang. Murid-murid boleh bayangkan keadaan seperti ini di mana Nabi menyampaikan khutbah yang terakhir kepada seluruh kaum muslimin yang ada bersama baginda. Seterusnya, perkara yang keenam adalah di Muzdalifah. Ia berlaku pada tanggal 10 Zulhijjah. Baginda bermula dari Arafah menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini.
Beginilah gambaran ketika jemaah haji sedang bermalam di Muzdalifah. Selepas bermalam di Muzdalifah, Nabi menuju ke Mina pada 11 hingga 13 Zulhijjah untuk melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Perkara terakhir sekali iaitu yang ke-8 adalah di Mekah. Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Begitulah turutan peristiwa haji terakhir ataupun Hujjatul Wida yang dikenali sebagai haji perpisahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid juga boleh membuat ulang kaji ataupun rujukan di dalam buku teks muka surat 158. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pelajaran dengan melihat ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara di dalam khutbah baginda. Antaranya ialah tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Yang kedua, amalan jahiliyah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam seperti mementingkan perkauman. Ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Pelajaran terakhir kita pada kali ini ialah i'tibar daripada peristiwa Hajjatul Wida. Yang pertama, kita perlu bersungguh-sungguh menunaikan ibadah. Yang kedua, kita perlu mengasihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Yang ketiga, kita perlu hidup bersatu padu. Dan yang terakhir sekali, iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wida yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Sebelum mengakhiri pelajaran pada kali ini, murid-murid diminta membuat ulang kaji pelajaran mengenai latar belakang Hajjatul Wida, kronologi peristiwa Hajjatul Wida, ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir i'tibar yang kita dapat ambil daripada peristiwa Hajjatul Wida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila membuat ulang kaji melalui buku teks muka surat 156 hingga 160. Selamat mengulang kaji pelajaran semua. Sekian saja buat kali ini. Syukran jazilan dan Assalamualaikum.